tergopoh-gapah menghukum takdir. Jangan kita tergopoh-gapah menghukum takdir. Allah Ta'ala ni memang macam ni lah, macam ni. Jangan. Sebab ada sesuatu yang Allah janjikan lebih baik untuk kita. Okay, itu secara intro. Dan dalam masa yang sama, surah ini menunjukkan kepada kita mukjizat Al-Quran. Kenapa? Sebab Nabi Yusuf AS adalah Nabi yang berketurunan Bani Israel. Nabi yang berketurunan Bani Israel. Sebab Nabi Yusuf ni dia anak kepada Nabi Yaqub, cucu kepada Nabi Ishaq, dan dia adalah cicit kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Yusuf adalah keturunan para Nabi. Okay, bapaknya Nabi, datuknya Nabi, moyangnya pun adalah Nabi. Okay, dan bila Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi daripada Bani Israel, orang Quraisy terkejut dan orang Yahudi pun terkejut. Sebab Nabi Yusuf ni dia tak masyhur namanya seperti Nabi Musa. Sebab Nabi Musa adalah Nabi yang membawa kitab Taurat, yang menjadi kita kata yang mengukuhkan Bani Israel itu sebab adanya Taurat. Ada kitab suci. Dia popular. Tapi Yusuf ni tak popular. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi SAW, sebelum kamu jumpa orang Yahudi di Madinah nanti sebelum hijrah, Allah dah perkenalkan Nabi SAW dengan masyarakat Yahudi melalui wahyu ni. Dan orang Quraisy dan orang Yahudi terkejut. Macam mana Nabi boleh tahu dan boleh bercerita tentang Nabi Yusuf ni secara detail daripada dia kecil sampailah dia dewasa. Bukan sekadar kisah Yusuf tapi kisah keseluruhan keluarga Yusuf. Dan itu adalah mukjizat kepada Al-Quran. Mukjizat kepada Nabi SAW. Macam kita nak kata apa, kalau orang kata Muhammad ni kitab yang direka-reka. Sebab Nabi SAW bergaul dengan orang Yahudi, maka Nabi cerita tentang Nabi daripada bangsa Yahudi. Sekarang orang Quraisy dan orang Yahudi tak boleh kata macam tu. Sebab Nabi cerita tentang Nabi Yusuf berbangsa Yahudi sebelum Nabi jumpa orang Yahudi. 3 tahun sebelum jumpa dengan orang Yahudi di kota Yathrib. Okay? Antara hikmah yang lain juga, iaitu Nabi ni Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi SAW macam mana seorang Rasul berketurunan Rasul, bapaknya Rasul, datuknya Rasul dan moyangnya Rasul pun mengalami nasib yang kita boleh kata malang pada peringkat awal. Kan, kalaulah kita ni diuji dengan satu kesulitan, satu kesusahan. Bila kita baca surah Yusuf, kita kata apa? Kalau Nabi Yusuf pun adalah Rasul pun Allah uji macam tu, apatah lagi kita yang bukan Rasul. Okay, maksudnya seorang lelaki yang Allah cintai, angkat menjadi Nabi pun diuji dengan keadaan macam tu. Kita yang bukan Nabi ni dan tak ada jaminan dicintai oleh Allah, apalah sangat dengan ujian kita. Okay, dalam bahasa mudahnya macam ni ibu-ibu. Kalau kita ni berniaga, kemudian kita rugi, nilaian rugi kita 10,000 contohlah. Datang seorang kawan, kita tengok dia ni berjaya. Bila kawan tu bercerita, sebelum saya berjaya, saya pernah rugi 100,000. Kita rasa apa? Oh, saya punya kerugian 10,000 ni taklah teruk sangat. Sebab ada kawan yang lebih rugi sampai 100,000. Jadi begitulah Allah datangkan kisah Yusuf ini supaya kita melihat hidup kita ni, ujian kita ni taklah teruk sangat. Sebab ada manusia, ada Rasul dan Nabi yang lebih teruk ujiannya daripada kita. Lebih berat ujiannya berbanding dengan kita. Dia akan meringankan rasa beban kita menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok terus surah Yusuf ayat pertama. Allah mulakan dengan kalimah Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Huruf Alif Lam Ra tu disebut sebagai huruf mutaqatta'ah. Saya tak akan detailkan ibu-ibu terlalu detail. Kalau kita buka kelas tafsir, kita akan detailkan. Cuma saya nak mudahkan untuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bonda-bonda buka Quran, ada sesetengah surah yang dibuka dengan huruf mutaqatta'ah. Apa huruf mutaqatta'ah? Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, kan? Yasin, Taha, itu namanya huruf mutaqatta'ah. Okay, huruf mutaqatta'ah. Allah buka di dalam Quran beberapa surah yang dimulakan dengan huruf-huruf seperti itu. Apa tujuan dia? Hikmah dia? Huruf terpotong-potong. Okay. Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Secara tafsiran, para ulama tafsir reserve di KIV, dia kata kami tak boleh tafsir, kami tak tahu. Ia adalah rahsia daripada Allah. Tapi para mufassirin, ulama tafsir, mereka melihat dari sudut hikmah.
antara hikmahnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, cuba tengok bila mana ada orang-orang yang bermusuh dengan Nabi dan bermusuh dengan agama Islam, menuduh Quran ini bukan kalamullah, bukan wahyu, bukan kata-kata daripada Allah, maka mereka kata apa? Quran ini adalah rekaan daripada Muhammad. Quran ini adalah rekaan daripada Muhammad. Lalu Allah Ta'ala mencabar di dalam surah Al-Baqarah, Allah minta mana-mana manusia yang bijak pandai, kumpulkanlah, bergabunglah dengan mana-mana makhluk yang lain termasuk jin. Allah Ta'ala cabar iaitu datangkan satu kitab sama macam Al-Quran. Orang tuduh boleh, Quran ni bukan kalam Tuhan, ni kalam Muhammad, Muhammad reka Al-Quran. Jadi Allah cabar, kamu tuduh, sekarang kamu datangkan bukti iaitu satu kitab sebiji macam Al-Quran. Dari sudut bahasanya, tata bahasanya, maknanya, kedudukan ayatnya, dia mukjizat. Maksudnya dia tak berubah tapi dia merubah manusia. Kan Quran ni dia tak merubah walaupun satu ayat, walaupun satu huruf. Tapi Quran telah merubah jutaan manusia yang membacanya. Okay? Jadi Allah Ta'ala cabar, datangkan satu surah, satu kitab seperti Al-Quran. Tapi sampai hari ini tak ada orang pun daripada kalangan Quraisy sampailah ke manusia hari ini yang menuduh Quran sebagai kata-kata Muhammad, rekaan Nabi, yang tak mampu datangkan satu kitab seperti mana Al-Quran. Tak mampu. Lalu Allah Ta'ala cabar lagi, am yaqulu naftara qul fa'tu bi'ashri thuwari mithlih, kata Allah. Kalau kamu ragu-ragu juga, katakanlah wahai Muhammad, datangkan 10 surah seperti mana Al-Quran. Allah bagi diskaun. Kalau tak mampu datang satu kitab, okey, tak apa. Kamu datangkan 10 surah. Ini Allah cabar manusia ataupun cabar jin yang menuduh Quran ni bukan kalam Tuhan. Okey, datangkan 10 surah. Kalau kamu tak mampu datang 10 surah, Allah bagi diskaun. Datangkan satu surah seperti mana Al-Quran. Pun tak ada orang yang mampu menyahut cabaran daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala bagi mudah lagi. Kalau kamu tak mampu datang satu surah, Allah diskaun. Kamu datangkan satu ayat seperti mana Al-Quran. Satu ayat je. Satu ayat seperti mana Al-Quran. Maknanya daripada satu kitab jadi satu ayat ringkas. Dan satu ayat dalam Quran Allah cabar. Daripada satu ayat kamu datangkan 5 huruf. Sebab itu kita tengok dalam Quran adanya huruf mutaqata'ah yang daripada 5 huruf. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad di dalam surah Maryam. Allah kata datang 5 huruf seperti Al-Quran. Tak ada orang mampu menyahut cabarannya. Kalau tak mampu datang 5 huruf, datang 4 huruf. Alif, Lam, Mim, Ra. Kalau kamu tak mampu datang 4 huruf, datang 3 huruf. Alif, Lam, Ra ataupun Alif, Lam, Mim. Pun tak ada juga. Okeylah, datanglah 2 huruf. Ha, Mim, Taha, Yasin, tak ada juga. Lalu Allah kata datang satu huruf sahaja. Qaf, Nun, pun tak ada juga. Sebab itu kalau ibu-ibu baca, setelah huruf mutaqata'ah di awal surah-surah yang terpilih daripada Allah ni, ayat kedua ataupun ayat berikutnya, selalunya Allah akan bicara berkaitan tentang Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil mubin. Betul? Kan? Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ataupun dalam surah ini Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Seolah-olahnya bila Allah sebut huruf mutaqatta'ah, ayat lepas tu berkaitan dengan Quran, seolah-olahnya Allah mencabar mana-mana makhluk yang tak berpuas hati Quran ni bukan kalamullah, kamu datang satu kitab seperti mana Al-Quran. Kamu datangkan. Kalau tuduh boleh, datangkan bukti. Datangkan sesuatu yang boleh mencabar Al-Quran. Tidak ada seorang pun manusia daripada bilion manusia yang dilahirkan selepas zaman Nabi, tak ada orang mampu datangkan walaupun satu ayat, walaupun satu huruf sama macam Al-Quran. Tak ada. Okay, tak ada. Itu antara hikmahnya lah. Okay. Baik, sekarang ibu-ibu tengok daripada ayat pertama sampailah ayat ketiga, Allah bicara berkaitan tentang kelebihan Al-Quran. Okay, Allah cerita tentang kelebihan Al-Quran. Dan pada ayat yang ketiga tu, Allah disebut nahnu nakussu alaikal ahsanal qasas.
kami ceritakan kepada kamu ahsanal qasas, kisah yang paling terbaik. Allah sebut kisah yang paling terbaik. Maksudnya Allah angkat daripada banyak kisah para nabi, kisah Yusuf lah kisah yang paling terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima auhayna ilaika hadzal Quran. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Sebab tak ada orang tahu cerita tentang Yusuf. Yusuf ni dari sudut Bani Israel, cerita dia tak masyhur. Okey, cerita dia tak digembar-gemborkan seperti mana para nabi yang lain, khususnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah cerita dengan detail untuk menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus tengok ayat keempat. Okey. Saya percaya kita tak akan sempat untuk cerita kisah Yusuf ni. Cuma kalau ada kesempatan, peluang yang akan datang, mungkin kita akan sambung. Cuma saya akan bawa ibu-ibu tengok pada peringkat awal dulu. Apa pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah ni? Tengok ayat keempat terus. Saya minta izin pada ibu-ibu ataupun saya boleh tanyakan pada ibu-ibu. Ibu-ibu suka detail ataupun ibu nak tahu cerita je? Terpulang nanti boleh maklumkan kepada saya. Boleh bagi feedback lah. Lepas kuliah nanti boleh bagi feedback. Nak yang macam mana insya-Allah kita boleh sampaikan lah. Baik, tengok ayat keempat. Allah Ta'ala mulakan cerita Yusuf ini dengan kisah idh qala Yusuf. Apabila Yusuf telah bercakap kepada ayahnya li abihi. Siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi Yaqub alaihissalam. Okey. Bonda Nur Akia kata nak detail. Okey, saya cuba sedetailnya insya-Allah. Okey. Nabi Yusuf bagi tahu kepada ayah dia. Okey, baik insya-Allah kita akan detailkan 3 ayat pertama tu saya dah skip kan. Saya tak dapat detailkan lah. Nanti insya-Allah kita akan detailkan lah. Baik, kita terus masuk ayat keempat. Terima kasih Puan Saitun. Puan Hazlina pun ada. Puan Hazlina pun ada. Okey. Selalu saya jumpa dengan Puan Hazlina ni. Okey. Baik. Kita tengok ayat keempat Allah Ta'ala sebut apa? Allah buka cerita dia, iaitu Yusuf bercerita dengan ayah dia. Idh qala Yusuf li abi. Yusuf cerita dengan Nabi Yaqub. Apa dia? Dia kata, wahai ayah, inni ra'aitu. Sesungguhnya aku telah melihat ahada asyaraka kaukaban wasyamsa wal qamar. Aku telah melihat ada 11 bintang dan juga matahari, wal qamar dan juga bulan, ra'aituhum li sajidin. Kulihat semuanya itu sujud kepada aku. Ini isyaratlah. Okey, Nabi Yusuf cerita tentang mimpi dia. Malam tadi saya mimpi ada 11 bintang, adanya matahari, bulan, semuanya sujud kepada aku. Nabi Yusuf cerita. Lalu ayahnya jawab. Qala, ayahnya pun jawab. Nabi Yaqub cakap kepada Nabi Yusuf, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala. Jangan cerita tentang mimpi kau. La taqsus. Jangan cerita tentang ru'yaka, mimpi kau. Ikhwatika, kepada saudara-saudara kau. Fayakidu laka kaida. Takut mereka akan melakukan satu perancangan yang tak baik kepada engkau. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada manusia. Baik, perhatikan ayat ni. Bila Nabi Yusuf buka cerita, saya bermimpi ada 11 bintang, adanya matahari, bulan, sembah saya, sujud kepada saya. Nabi Yaqub kata apa? La taqsus. Jangan cerita wahai anak kepada saudara-saudara engkau. Maksudnya apa? Cuba ibu-ibu bayangkan, kalau Nabi Yusuf ni Nabi, ayahnya Nabi, datuknya Nabi, moyangnya Nabi, apa yang ada dalam fikiran kita? Ini adalah keluarga yang terpilih. Betul? Ini keluarga yang terpilih, keluarga yang terbaik, keluarga yang termulia. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, Al-Karim ibni Al-Karim ibni Al-Karim ibni Al-Karim. Bila Nabi SAW nak cerita tentang Yusuf, kata Nabi SAW, dia adalah putera kepada, dia putera yang mulia, anak kepada putera yang mulia, anak kepada putera yang mulia, anak kepada putera yang mulia. Nak kata memang keturunan paling termulia, paling terbaik. Macam tu. Sampai tahap tu Nabi SAW nak cerita. Jadi dalam fikiran kita, kalau dah keluarga terbaik, daripada dia sampai ke moyang semua Rasul, ni keluarga the best. Tapi Allah kata apa? Tak. Ahli keluarganya pun ada perasaan hasad dan dengki. Kita ambil satu ibrah dekat sini.
kalaulah keturunan terbaik pun ada sifat manusiawi macam kita sama je. Okay? Maksudnya kita tak perlu rasa ralat lah. Kenapa Allah uji saya macam ni? Sebab keturunan Rasul pun macam tu, apatah lagi kita. Ni darah daging Rasul ni. Daripada moyang sampai ke anak, cucu, cicit ni semua Rasul. Pun ada perkelahian, adanya hasad dengki, adanya permusuhan. Kita, adik-beradik kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita, kalau ada perasaan hasad-hasad macam tu, small matter lah kita kata kan. Benda kecil je. Sebab apa? Ini keturunan terbaik pun ada sifat seperti itu. Siapalah kita untuk dapat tempat yang paling terbaik? Kalau Rasul pun seperti itu. Okay? Itu perkara pertama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada manusia. Musuh nyata ni bukan syaitan tu nampak zahir, tak. Nyata dekat sini, mubin dekat sini nak tunjukkan kita dengan syaitan ini adalah musuh yang selama-lamanya, yang tidak ada istilah gencatan senjata dengan syaitan. Sekali-kali jangan bagi peluang syaitan ini berbaik-baik dengan kita. Kita tutup semua peluang dan semua jalan persahabatan kita dengan syaitan. Jangan izinkan. Itu Allah Ta'ala sebut pada peringkat awal ni. Kenapa? Nanti ibu-ibu akan tengok syaitan punya jahat, dia akan mengganggu kehidupan manusia yang sangat-sangat dahsyat. Nanti kita akan belajar. Okey, pada ayat kelima ni, kenapa Allah Ta'ala mulakan cerita ini? Sebab Allah nak tunjukkan kisah Nabi Yusuf ini dia sepadan dengan kisah Nabi SAW. Macam mana Yusuf didatangkan alamat adanya bintang, matahari, bulan sujud pada dia. Itu isyarat yang dia ni akan dipilih jadi Rasul. Dan ayahnya kata, jangan cerita. Kalau kamu cerita, kamu akan dimusuhi. Ibu-ibu kena bayangkan, Nabi Yusuf ketika cerita ni dia kecil lagi, anak kecil. Budak-budak, bawah daripada umur 5 tahun. Seorang anak kecil cerita pada ayah dia, basic lah. Biasalah kan. Ayah dia kata jangan cerita. Dia seorang anak yang jujur, nak cerita dengan ayah dia, kongsi perasaan dia. Tapi ayah dia kata jangan cerita. Okay? Dia pun rasa macam pelik, kenapa tak boleh cerita? Apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW? Nabi ni Allah pilih menjadi Rasul. Allah pilih menjadi Nabi. Tapi Nabi tidak ada pilihan. Bila Nabi jadi Rasul dan Nabi, secara automatiknya Nabi SAW tak ada pilihan. Dia mesti cerita kepada umat dia yang dia adalah Rasul. Akibatnya Nabi dimusuhi oleh orang Quraisy. Boleh faham tak? Yusuf, bila dia jadi Rasul, dia nak cerita pada ayah dia. Tapi ayah dia kata jangan cerita, kamu akan dimusuhi oleh adik-beradik kamu nanti. Nabi SAW dipilih jadi Rasul dan Nabi tak ada pilihan. Kalau Nabi rahsiakan Nabi Rasul, so tak ada function lah Nabi nak jadi Rasul ataupun Nabi. Jadi Nabi kena cerita dan akibatnya Nabi dimusuhi oleh orang Quraisy. Lebih dahsyat, Nabi dimusuhi oleh rantau berbangsa Arab, semuanya bermusuh dengan Nabi SAW. Jadi di situ adanya isyarat untuk Nabi SAW. Macam mana Yusuf dimusuhi oleh adik-beradiknya, kamu wahai Rasulullah pun akan dimusuhi oleh bangsa kamu. Sebab ini adalah tanda-tanda isyarat sebagai seorang Rasul. Okay? Baik, kemudian ayat yang ke-6. Nabi Yaqub kata apa lagi pada Nabi Yusuf? Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Kata Nabi Yaqub, demikianlah Allah memilih kamu. Maksudnya isyarat daripada mimpi itu, kata Nabi Yaqub, itu isyarat Allah pilih kamu untuk jadi Rasul. Wa yu'allimuka, dan Allah akan mengajar kamu min ta'wilil ahadis, iaitu ilmu ta'wil mimpi. Okay? Wa yutimmu ni'matahu, dan Allah akan menyempurnakan nikmat kepada kamu. Wa ala ali Yaqub, seperti mana keluarga Nabi Yaqub. Kama atammaha, seperti mana Allah menyempurnakan kepada datuk dan moyang kamu. Siapa? Min qabl Ibrahim wa Ishaq. Datuk dan juga moyang kepada Nabi Yusuf AS. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ke-6 ini isyarat untuk bagi tahu kamu jangan khawatir. Jangan risau. Mimpi kamu itu walaupun ayah kata jangan cerita, tapi ayah nak bagi tahu itu petanda kamu ni dipilih daripada 12 beradik, kamu akan jadi Nabi dan kamu akan jadi Rasul. Okay, kamu mewarisi darah. Ibu-ibu kena tahu,
para nabi daripada kalangan Bani Israel, mereka menjadi nabi kerana perwarisan darah. Okey, kalau Nabi SAW tak Allah pilih. Tapi untuk nabi daripada kalangan Bani Israel, mereka menjadi nabi kerana mereka mewarisi darah. Kalau ayahnya nabi, anak lelakinya mesti nabi. Okey, dia macam tu. Sebab itu kalangan Bani Israel, para nabinya ramai. Okey, para nabinya ramai. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok pada ayat yang ke-7. Sekarang kita nak masuk terus cerita dia. Okey, tengok pada ayat yang ke-7. Babak pertama kita dah selesai. Yusuf cerita, dia mimpi, ayahnya pun pesan, jangan cerita. Sebab apa? Kamu Rasul. Takut nanti ada hasad, ada dengki daripada adik-beradik. Tengok ayat 7. Dia mula masuk kepada babak menjadi punca dia. Macam mana? Allah kata, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang yang bertanya. Okey, ada pelajarannya. Okey, kita tengok kisah ni, kita akan dapat banyak pengajaran. Sangat banyak pengajaran. Yang ini Allah Ta'ala sendiri isytihar, Allah declare kita akan dapat pengajaran. Kemudian Allah kata apa? Idh qalu, apabila telah berkata. Katanya la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana la fi dhalalin mubin. Iaitu ketika mereka berkata, siapa mereka ni? Okay. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita. Siapa yang kata ni? Ibu-ibu boleh tanda pada ayat ke-8. Idh qalu. Qalu ni siapa berkata? Adik-beradik Nabi Yusuf. Adik-beradik Nabi Yusuf ada 12 orang. Daripada 12 ini, dia akan menjadi 12 keturunan Bani Israel. Dia akan pecah jadi 12. Jadinya, yang bermasalah adalah 10 orang yang atas. Sebab Nabi Yusuf ni dia anak ke-11, adik dia bernama Bunyamin, anak yang ke-12. Dia anak second last lah. Jadi 10 abang dia yang atas tu bermasalah. Jadi 10 orang abang ni yang berkata, qalu, dia berkata apa? La Yusuf wa akhuhu. Yusuf dan adik yang bongsu ni ahabbu ila abina. Dia ni sangat dicintai oleh ayah. Dia orang ada rasa tak puas hati. Okay, dia ada rasa hasad. Dia ada rasa, apa kita kata, ayah ni macam pilih kasih. Sedangkan kalau secara fitrahnya, seorang abang ataupun seorang kakak, bila lihat seorang ayah lebihkan kepada adik-adik, dia bukan kerana pilih kasih. Tak. Tapi kerana apa? Sebab adik yang kecil ni, dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa. Jadinya dia perlu diberikan perhatian lebih. Nak kata beza-beza tak? Tak beza-beza. Tapi adalah untuk beri perhatian lebih. Ayat ni memang cerita tentang Yusuf. Tapi cerita tentang kita. Kalau kita ada hasad dengan adik-beradik kita sekarang ni. Contohlah wali'adzubillah. Kita dengki dengan abang long kita ke, adik bongsu kita ke, mak lebihkan adik-beradik yang lain berbanding saya. Kita kena positif lihat kisah ni. Allah nak cerita kepada kita, kalau seorang ibu ataupun bapa lebihkan kepada adik, ketahuilah dia bukan kerana pilih kasih. Tapi kerana keadaan adik yang masih lagi kecil, yang tak tahu apa-apa, secara logiknya adik-adik ini perlu diberi perhatian yang lebih daripada seorang ibu ataupun seorang bapa. Okey. Jadi benda tu yang kita kena kawal. Kitalah yang kena pujuk hati kita. Okey, Puan Intan kata Nabi Yaakob ni ada berapa orang isteri? Okey. Abang-abang Nabi Yusuf ni seibu sebapa. Okey, baik. Di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yaakob ni Allah tak ceritakan siapa isterinya. Bahkan dalam surah Yusuf pun tak diberitahu siapa ibu Yusuf, tak diberitahu. Okey. Ada banyak cerita yang Allah diamkan nama mereka dan Allah tak detailkan. Dan perkara itu tak diketahui. Para ulama ada bincang lah. Cuma benda-benda yang Allah rahsiakan ni dari sudut tadabbur Quran
benda-benda yang Allah rahsiakan, maksudnya Allah tak detailkan, perkara tu artinya tidak penting. Ada sesuatu yang lebih penting. Cuma kita nampak antara Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub ni, dia saling menyempurnakan. Macam mana? Kalau ibu-ibu tengok dalam surah yang lain, kisah Nabi Musa, dia ada ibu, tapi dia tidak ada bapa. Tapi kisah Nabi Yusuf, dia ada bapa, tapi tidak ada ibu. Nabi Yusuf, dia ada kakak, tapi dia tidak ada abang. Tapi kisah Yusuf, dia ada abang, tapi dia tidak ada kakak. Dia cerita dia saling menyempurnakan. Okey, tapi kalau ditanya pada saya siapa, saya tak tahu. Okey, saya tak tahu siapa ibu dan berapa orang isteri Nabi Yaqub alaihissalam, sebab benda tu tak didetailkan di dalam Al-Quran. Bahkan para ulama tafsir pun ada sebahagiannya tak nak detailkan, sebab mereka melihat itu bukan perkara yang penting untuk kita lihat. Tapi untuk tahu tak ada masalah. Ini kita boleh rujuklah dalam beberapa tafsir yang lain. Okey, baik. Sekarang tengok Allah kata abang-abang dia tak puas hati, dia kata apa? Adik ni, Yusuf dengan Bunyamin ni, dia ni memang mengada-ngada lah. Sampai ayah beri perhatian lebih pada dua beradik ni. Kita ni ayah tak peduli sebab kita dah besar. Wa nahnu usbah. Okey. Kata dia apa? Sedangkan kita ni kuat, usbah. Kita ni kuat, kita ni abang-abang. Sepatutnya ayah kena beri perhatian lebih pada kita. Kenapa beri perhatian lebih? Sebab kita kena tahu, kerja saat tersebut, waktu dahulu, pendapatan keluarga kebanyakannya adalah mengembala kambing ataupun mengembala haiwan-haiwan ternakan. Dan kebiasaan dalam satu keluarga, mereka akan mengharapkan anak-anak yang dewasa ini untuk pergi mengembala. Jadi bila anak-anak ni pergi mengembala, kambing-kambing jadi sihat, haiwan-haiwan ternakan jadi besar, jadi mereka jual, datanglah pendapatan. Jadi abang-abang ni duk fikir, kita kerja penat-penat, kita yang bagi sumbangan pada keluarga lebih, adik-adik ni tak ada buat apa-apa, ayah lebih sayangkan dia lebih daripada kami. Sepatutnya ayah sayangkan kita sebab kita aset kepada keluarga. Ini syaitan, ingat ayat, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Syaitan ni dia nak datangkan kejahatan ni, dia mula berbisik-bisik membawa kepada kemaksiatan dan kejahatan. Banyak jalan syaitan ni. Okey. Jadi punca dekat sini, suara sangat perlahan. Allah. Betul ke suara saya perlahan ke? Kuat, elok je. Okey, Ustaz. Baik. Okay. Jelas. Okey, baik. Jelas, Ustaz. Okey. Baik. Jadinya, Allah nak tunjukkan abang-abang ni mula ada rasa dengki dan dia tak nak salahkan diri dia, tapi dia datangkan punca. Seolah-olahnya ayahnya tak appreciate apa yang abang-abang buat. Jadi itu sebenarnya adalah bisikan daripada syaitan. Okay, dia mula menyucuk-nyucuk jarum kepada abang-abangnya. Kemudian lebih jahat lagi, abangnya mula menuduh, inna abana, sesungguhnya bapa kita ni lafi dalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Dalal ni sesat lah, tapi sesat dekat sini bukanlah dia nak kata ayahnya Nabi kan, takkanlah ayahnya sesat. Tapi sesat dekat sini adalah ayahnya keliru. Maksudnya ayahnya tak tahu siapa yang saya patut berikan kasih sayang. Ini tuduhan kepada si ayah. Sebab itu pengajaran dia, kita jangan bermudah-mudah untuk bersangka buruk. Selagi benda tak clear, jangan buat tuduhan. Sebab start kita mulakan tuduhan ataupun bersangka-sangka, di situlah akan adanya jarum-jarum daripada syaitan. Okay? Dia akan datang, bisikan-bisikan syaitan ni akan mengganggu kita dan mulalah akan menyucuk-nyucuk jarum kepada kita. Kalau kita ni ada masalah, clearkan. Dapatkan fakta daripada mulut si fulan tu. Dapatkan dulu. Jangan main tuduh-tuduh, jangan bersangka-sangka. Percayalah, bila start mula bersangka, bila start kita menuduh, dia akan membawa kepada kerosakan yang lebih besar. Okay? Yang ni pengajaran kepada Nabi ni. Supaya Nabi SAW ni jangan bersangkalah dengan orang-orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy jadi macam tu? Jangan bersangka-sangka. Dan Nabi pun usahakan pujuk orang Quraisy, cakap dengan orang Quraisy, sampailah orang Quraisy sendiri declare, kami nak bunuh Muhammad, buat satu meeting tergempar. Barulah Allah izinkan Nabi berhijrah. Okay? Baik. Sekarang kita nampak. Tengok ayat yang ke-9. Daripada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ibu-ibu perhatikan.
abang-abang dia mula merencanakan buat satu plan, kita nak bunuh Yusuf. Punya hasad ni sampai bunuh. Sebab itu bila Allah sebut dalam surah Al-Falaq, bila Allah nak bicara berkaitan tentang kejahatan, Allah kata apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Salah satu kejahatan yang kita minta Allah lindungi adalah kejahatan orang yang hasad. Apabila dia berhasad. Kenapa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa? Sebab hasad ni adalah dosa yang pertama dilakukan di syurga, dan hasad juga adalah dosa yang pertama yang dilakukan di bumi. Kerana apa? Kerana syaitan. Cuba tengok. Masa di syurga, dosa yang pertama dilakukan apabila syaitan, iblis kata kepada Allah Ta'ala, khalaqtu min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan Adam daripada tanah. Ana khairu minhu. Kan syaitan kata, aku lebih baik daripada si Adam. Kenapa perlu aku sujud kepada Adam? Ada hasad dekat situ. Maka disebabkan hasad daripada iblis kepada Adam, maka Allah keluarkan syaitan ataupun iblis ni daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa yang pertama yang dilakukan di bumi ni adalah anak kepada Nabi Adam AS. Yang mana antara Habil dan Qabil ni, di antara mereka bergaduh, bermusuh sampai berbunuhan kerana hasad kepada adik-beradiknya. Kenapa awak kahwin dengan si fulan? Kenapa saya kahwin dengan si fulan? Nampak? Daripada hasad dia berlakunya permusuhan, dan daripada hasad dia boleh membawa kepada pembunuhan. Maksudnya hasad ni dia adalah punca penyakit hati yang boleh membawa kepada dosa dan kemaksiatan yang lebih besar. Orang berbunuh ni dia bukan bunuh macam tu je, dia ada punca dia, dan puncanya datang daripada hasad. Okay, sebab itu Allah Ta'ala cerita dalam ayat kisah ni. Allah nak sebutkan kepada kita, inilah pengajaran. Jangan hasad dan jangan berdengki berdendam. Baik, tengok ayat 9, ayat 10. Ya, betul Puan Hazlina, itu adalah human nature, memang. Okay, memang. Dan kita kena kontrol. Sebab itu Quran dia datang sebagai dia mengawal kita. Okay, dia meletakkan batasan kepada kita. Okay, tengok ayat 9, 10. Allah kata apa? Uqtulu Yusuf. Ada abang dia cadang apa? Kita bunuh Yusuf. Uqtulu Yusuf. Dia kata, kita bunuhlah Yusuf ni. Kemudian ada yang cadang lagi, awit. Awit tu maksudnya ataupun awit rahuhu ardan yakhlulakum. Ataupun kita buang si Yusuf ni. Okay? Kita buang si Yusuf ni. Wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Okey, ibu-ibu perhatikan, bonda-bonda perhatikan pada ayat yang ke-9. Tengok syaitan punya bisikan sangat-sangat bahaya. Ada seorang abang kata apa? Kalau macam ni lah kita nak selesaikan masalah, kita bunuh je. Bunuh je, selesai masalah, bunuh. Tapi ada seorang abang yang lain dia kata apa? Itrahuhu arda. Kita buang Yusuf. Buang jauh-jauh Yusuf ni. Okey. Sebenarnya antara membunuh dan membuang jauh ni, dua-dua ni sama je. Bunuh tu sampai matilah. Buang jauh pun mati juga. Cumanya syaitan ni dia nak kurangkan rasa bersalah kita. Kan? Dia mula-mula kalau kita ni orang yang solat, boleh je syaitan kata jangan solat. Jangan solat. Tapi kita tak akan tinggalkan solat kita sebab kita tahu itu dosa besar. Tapi syaitan akan bisikkan kepada kita, tak apalah, tangguhkan solat sikit je. Kita pun ada urusan ni. Nampak? Dia mula ajak kita untuk lewatkan solat. Dia tak suruh kita tinggalkan solat. Tapi dia mula ajak kita untuk lewatkan sedikit solat. Kenapa? Sebab dia nak kurangkan rasa bersalah tu. Dia nak kurangkan rasa bersalah dalam diri kita untuk melakukan dosa. Maksudnya daripada kecil-kecil perkara, bila kita dah mula rasa dosa tu tak rasa apa-apa, akhirnya dia akan menjadikan seseorang itu berani untuk melakukan dosa yang lebih besar. Sebab apa? Telah diajar untuk buat dosa tu sikit-sikit. Sikit kan. Mula-mula tak rasa bersalah, akhirnya kita akan melakukan dosa yang lebih besar. Hari ni cuba tengok ibu-ibu. Kita ni duduk dalam masyarakat yang mula hilang rasa malu. Sikit kan. Akhirnya dia akan sampai ke satu zaman orang akan rasa tak malu dah untuk bermaksiat. Dulu kalau nak tengok ibu-ibu, mak-mak orang menari,
orang tu malulah, janganlah. Hari ni orang menari dalam internet kan. Tak ada orang pun malu. Mak-mak orang ke, nenek-nenek orang pun dah menari dalam internet dah. Orang tak rasa malu. Percayalah kalau benda ni akan hilang perasaan. Yang menari pun tak malu, yang menengok pun tak malu, dia akan rasa kan, biasalah ni. Akhirnya kita akan hidup dalam masyarakat yang akan rasa tak malu untuk melakukan maksiat. Dia dihakis perasaan tu sikit-sikit. Jadi Allah nak kata, ada abang kata bunuh. Tapi bisikan syaitan kata apa? Jangan bunuh, itu nampak sangat kamu buat dosa besar. Kamu buang dia. Tapi kalau dibuang, sama tak kesan dia? Sama, adik tu mati juga. Adik tu mati juga, dibunuh. Adik kecil lagi, kurang daripada 5 tahun, buang jauh-jauh, buang daerah. Adik tu nak bergantung dengan siapa? Nak makan macam mana? Nak minum macam mana? Sama juga dia akan mati. Tapi kenapa ada cadangan tu? Sebab si abang tu nak kurangkan rasa bersalah. Kita tak bunuh depan mata, tapi kita bunuh perlahan-lahan. Sama juga. Okey, kemudian dia nak hilangkan rasa bersalah itu, dia kata apa? Wajhu abikum. Okey, yakhlu lakum wajhu abikum. Kita tak buat benda ni, sebenarnya kita sayang adik kita, tapi kita buat sebab kita nak perhatian ayah ada pada kita. Nampak? Dia cuba rationalkan kenapa saya buat macam ni. Kita bukan buat apa-apa pun. Saya bukan nak bunuh adik. Saya sayang adik saya. Tapi saya buat macam ni sebab saya nak ayah saya sayang pada saya. Banyak kan dosa-dosa yang kita buat adalah dalam keadaan kita cuba rationalkan. Saya bukan mengumpat. Saya cakap benda yang betul ni. Sama je. Kalau cakap benda yang betul, mengumpatlah namanya. Kalau cerita tak betul, fitnahlah namanya. Sama je. Dua-dua sama. Dua-dua sama. Tak ada beza pun. Okay? Jadi syaitan ni dia cuba rationalkan. Si abang-abang ni, iaitu kamu ni bukan buat salah. Kamu buat ni sebab kamu nak perhatian ayah. Lalu datang lagi. Watakunu min ba'dihi qauman salihin. Dia buang lagi perasaan tu. Apabila dia kata apa? Lepas ni kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Nampak? Tak apalah lepas kita bermaksiat, tak apalah. Lepas ni kita taubatlah. Sekali je kita buat, lepas tu kita taubat. Nampak tak? Syaitan ni dia mengajak kita ke arah perkara tersebut. Kita buat sekali je. Bukan kita nak, tapi kita buat ni ada sebab. Lepas ni kalau apa-apa jadi tak apa. Kita taubat, kita jadi orang soleh. Tujuan dia, saya sebut lagi sekali, dia nak buangkan rasa bersalah. Okay? Dia nak mengurangkan rasa bersalah tu dalam diri kita. Sampailah manusia ni akhirnya melakukan maksiat. Akhirnya manusia ni tergoda dan akhirnya manusia ni akan melakukan kesalahan dan kesilapan. Itu tujuannya. Okay? Syaitan punya godaan. Okey. Kemudian, ayat yang ke-10 pula, qala, datanglah seorang abang yang lain pula. Dia kata, jangan. Bunuh salah, kamu buang daerah pun salah. Sebab apa? Dua-dua tu akibatnya membunuh. Seorang abang ni dia rasa bersalah lah. Sebab perbuatan tu sama je. Lalu dia cadangkan apa? Qala qailun. Berkatalah seorang daripada kalangan mereka. Abang dia jugalah. Dia kata apa? La taqtulu. Kamu jangan bunuh Yusuf. La taqtulu Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Okay? Wa alquhu fi ghayabatil jub. Dia kata. Tapi kita buang Yusuf di dalam perigi. Ibu-ibu boleh tanda pada kalimah ghayabatil jub. Ghayabatil jub ni adalah perigi yang digali lubang. Maksudnya kalau perigi kita di tanah air ni, perigi kita kan ada, kita naikkan batu-bata kan, dia tinggi kan. Jadinya dia kata jangan perigi yang dinamakan sebagai ghayabatil jub ni adalah perigi yang mereka gali je. Gali satu lubang ke atas tanah ni, ada lubang, ada air dalam tu. Maksudnya kita nak kata macam apa mudahlah kalau nak diselamatkan. Maksudnya perigi tu tak dalam. Perigi tu bukan yang inilah, maksudnya perigi tu boleh selamat lah. Maksudnya perigi tu dia tak antara dua perigi, di antara perigi yang digali, yang ada tembok tu dengan perigi yang satu ni, perigi ni lebih better lagi lah. Lebih mudah diselamatkan berbanding perigi yang ada tembok tu. Okay, sebab bila disimenkan kan susah nak dipanjat. Okay, susah nak diselamatkan berbanding dengan ni. Okay, peristiwa ni dekat mana? Peristiwa ni berlaku di Palestin. Okay, Nabi Yusuf ni keluarganya duduk di Palestin. Dan sebabkan cerita inilah Nabi Yusuf berpindah ke Mesir.
Dan cerita dia kalau ibu-ibu tengok, punca Bani Israel ataupun kaum Yahudi ni duduk di Mesir adalah kerana Nabi Yusuf lah yang membawa Bani Israel ini masuk ke bumi Mesir. Dan nanti Bani Israel akan keluar daripada bumi Mesir adalah kerana Nabi Musa AS. Nabi Musa pula yang akan keluarkan Bani Israel daripada bumi Mesir. Nabi Yusuf bawa Bani Israel masuk Mesir. Manakala Nabi Musa bawa keluar pula. Itu ada cerita-cerita dia lah. Cuma peristiwa ni berlaku dekat mana? Di bumi Palestin. Okay. Dari sudut perigi tu ada ke tidak? Wallahu a'lam. Saya tak mengetahui. Okay. Baik. Kemudian si abang dia kata apa? Kita jangan bunuh dia. Kita campak dalam satu perigi. Perigi yang mudah dan boleh diselamatkan. Kemudian abang dia kata apa? Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Dan kita akan pastikan bila Yusuf dah dicampak dalam perigi tu, nanti kalau datangnya kafilah dagangan, ada kumpulan yang musafir yang pergi berdagang daripada Palestin nak pergi ke mana-mana, pergi berniaga ni, dia akan ambil air daripada perigi, dia mesti akan nampak Yusuf dalam perigi. Mudah-mudahan dia ambil Yusuf ini, kemudian dia pergi bawa keluar. Maksudnya Yusuf ni dia tak akan dibunuh, tak akan mati. Tapi Yusuf ni dia bawa keluar daripada bumi Palestin. Dia mengikut rombongan ni. Contohlah kalau hari ni yang bahasa kita tak nak bunuh ada seorang budak ni. Tapi kita nak anak ni jangan duduk dengan kita. Apa dia buat? Dia ambil budak ni, dia pergi letak dekat tangga masjid. Sebab apa? Dengan niat dia, ada orang-orang baik daripada masjid ni akan ambil anak dia dan akan besarkan anak dia. Macam itulah. Okay? Kalau kita buang dalam longkang, kita flush dalam jamban tu nampak sangat zalimnya. Jadi kata apa? Kita letak. Sama tak? Perbuatan tu sama je sebenarnya. Tapi hanya untuk mengurangkan rasa bersalah. Itu je. Tapi benda yang sama. Kita telah meninggalkan tanggungjawab kita. Sebagai seorang ibu ayah, kita telah tinggalkan tanggungjawab kita, iaitu untuk membesarkan anak sebagai anugerah daripada Allah. Kan? Akhirnya orang buat juga. Dia nak kurangkan rasa bersalah. Jadi abang ni cadangkan macam itulah. Kita buang dalam perigi, nanti ada orang musafir datang ambil, dan dia bawa keluar, dia bawalah pergi berdagang ke mana-mana. Okay. In kuntum fa'ilin. Dia kata itu kalau kamu nak teruskanlah niat kamu tu. In kuntum fa'ilin tu maksudnya kalau kamu nak teruskan, saya cadangkan macam tu. Akhirnya 10 abang ni sepakat. Kita pilih cadangan yang ketiga. Kenapa? Hilang sikit rasa bersalah. Kita tak bunuh Yusuf. Tapi kita nak Yusuf ni tak nak duduk dengan kita. Biarlah orang lain jaga, jangan kita duduk dengan kita. Okay. Nampak tak ibu-ibu? Syaitan akan menggoda kita dengan macam-macam kaedah dan macam-macam jalan. Macam-macam kaedah, macam-macam jalan dia akan bisikkan kepada kita. Jangan sampai kita tertipu dengan syaitan. Sebab apa? Syaitan ini dia sangat hampir dengan kita, sangat hampir, dan dia tahu apa kelemahan dan kekuatan kita. Pertama, syaitan ini dia beratus dan beribu tahun menipu manusia. Contohlah kalau ada seorang pekerja mahir dalam jawatan di penjawat awam, 33 tahun daripada mula dia posting sampailah dia pencen duduk di jawatan yang sama. Kita kata ini tenaga mahir ni. Kalau ada orang cuba menipu dia, dia mesti boleh detect. Sebab apa? Dia betul-betul power dalam bidang ni. Ini memang kerja dia. Jangan tipulah. Kita kata ni tenaga mahir. Syaitan ni dia menipu manusia bukan 33 tahun. Tapi dah beribu tahun. Kita memang tak akan dapat lari daripada tipu daya dia. Memang tak boleh. Kita yang tertipu. Kona habislah. Semua dalam poket dia. Betul point Intan. Semua dalam poket dia. Kita tak boleh tipu. Okay? Kita tak boleh tipu. Tapi Allah bagi clue. Macam mana nak keluar daripada bisikan syaitan. Yang ini kita akan jumpa nanti masa Yusuf digoda oleh isteri yang kita panggil sebagai Zulaika tu. Yusuf ni masa digoda tu Allah ada sebut dia punya clue dia. Macam mana nak selamat daripada bisikan syaitan. Okay. Satu, syaitan ni dia semua dalam poket dia lah. Kita ni betul-betul tak mampu nak lawan dia. Yang kedua, iaitu syaitan ni dia paling hampir dengan kita. Lebih hampir daripada pasangan kita. Dia ikut kita pergi mana? Sampai masuk toilet pun dia ikut kita. Suami kita, isteri kita tak ikut kita sampai masuk toilet. Tapi syaitan dia follow kita sampai masuk toilet. Nak kata dia sangat dekat dengan kita. Kelemahan kita, kekuatan kita dia tahu.
Dia tahu. Dan dia tahu poin-poin mana yang patut dia buat sampai kita ni akan ikut kehendak dia. Sampai kita ni akan bermaksiat. Okay? Yang itulah yang berlaku kepada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Dan cerita ni sebenarnya menjadi pengajaran kepada Nabi, iaitu gambaran awal nenek moyang kepada Bani Israel, kaum Yahudi yang duduk dekat Yathrib ni, ni nenek moyang dia, adik-beradik Nabi Yusuf. Mereka ni memang ada perasaan hasad dan memang ada perasaan dengki. Memang itu adalah lumrah dan itu adalah fitrah di dalam bangsa Yahudi. Maksudnya Nabi ni dah dipersiapkan oleh Allah bakal berhadapan dengan Bani Israel ataupun kaum Yahudi di Yathrib nanti di kota Madinah, didatangkan dengan cerita ini sebagai persediaan kepada mereka. Okey. Baik. Saya tak boleh sambung ayat sebelah. Nanti dia sebab ayat sebelah ni dia permulaan kepada cerita yang berikutnya pula. Okey. Baik, mungkin ada soalan-soalan daripada ibu-ibu lah. Persilakanlah kalau ada nak bertanya dan sebagainya. Saya berhenti pada ayat 10. Kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Okey, Puan Nuraini kata, adakah syaitan itu berada di hati? Baik, dalam satu hadis, ibu-ibu boleh tengok dalam surah An-Nas. Okey, kita tengok Di antara surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dua surah ini dikenali sebagai Al-Mu'awwidhatain, dua surah pelindung, pedinding. Okey, dua surah pedinding. Apa bezanya? Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, itu adalah pelindung kepada musuh luaran. Daripada sihir, kan, daripada orang yang berhasad, daripada kejahatan malam, daripada kejahatan makhluk. Itu Allah sebut. Surah An-Nas, dia adalah pelindung kepada musuh dalaman kita ni, iaitu syaitan. Okey, iaitu syaitan. Dan Allah tunjukkan kepada kita dia antara musuh luaran dan musuh dalaman lebih bahaya lagi. Ada kalanya kita takut orang merompak rumah kita, kan. Waliyadzubillah. Kita punya takut tu kita kunci ni. Pakai solek, pakai mangga, pakai kunci, berantai, buat peti besi. Takutnya kita. Tapi Allah nak bagi tahu, kejahatan daripada dalaman kamu lebih bahaya lagi. Sebab itu, bila Allah cerita dalam surah Al-Falaq, Allah hanya sebut sekali je pelindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali je. Terus Allah cerita tentang kejahatan-kejahatan yang ada. Tapi surah An-Nas, Allah sebut 3 kali pelindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maksud 3 layer dia punya perlindungan. Baru Allah sebut kejahatan dalaman. Okey. Sekarang ni syaitan ni dia membisik dekat mana? Allah kata yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur ni adalah di dada. Allah tak kata syaitan ni bisik di telinga. Allah tak kata syaitan ni bisik di akal, tapi dia bisik di dada. Kenapa di dada? Kenapa Allah tak kata yuwaswisu fi qulubin nas? Qulub ni hatilah, tapi Allah kata sudur. Sudur ni di dada. Saya bagi satu analogi. Hati ni kita bayangkan rumah. Manakala dada ni dia adalah pintu gate rumah kita. Jadi Allah kata punya bahayanya syaitan, dia berada di pintu gate dah. Berhampiran pintu gate. Tapi kalau dia lepas daripada pintu gate sampai ke hati kamu, kamu tak akan selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi sekarang ni dia duduk dekat dada je. Dia hanya duduk dekat luar rumah kita. Tapi itu pun manusia dah macam-macam kejahatan dah buat dah. Tapi kalau kamu biarkan, kamu buka dada kamu, lepaskan dia daripada tu sampai dia duduk dalam hati, kamu tak akan selamat daripada godaan dia. Jadi Allah hanya memberi isyarat, dia hanya membisik di dada je. Dia tak sampai ke hati. Tapi jangan biarkan dan jangan tak cakna lah dengan godaan-godaan syaitan. Okay? Sebab itu hati itu perlu diisi dengan zikrullah. Manusia memang akan melakukan kesalahan. Memang akan terperdaya. Tapi bila hati itu diisi dengan zikrullah, ingat kepada Allah, itulah yang akan menjadi benteng kepada setiap mukmin. Okey? Ada lagi soalan? Silakan. Ada lagi tak perempuan yang nak bertanya soalan? Tak ada, Ustaz. Semua dah faham. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah lah kalau ada kesempatan nanti kita akan sambung lagi. Ni tak habis cerita. Okey, Ustaz. Nanti kita sambung lagi, insyaAllah. Baik, insyaAllah.
Baik, jadi ala kulli hal saya tinggal dekat sini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga diberikan kita peluang bertemu dengan Ramadan, diberikan kesihatan dan kekuatan untuk terus beramal. Saya sentuh sikit je. Ada seorang tabi'in namanya Ma'la bin Fadl. Ma'la bin Fadl ni maknanya para tabi'in dahulu, salafus salih, ditunjukkan kepada kita satu teladan. Mereka ni berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan ni mereka dah prepare untuk menghadapi Ramadan. 6 bulan. 6 bulan training nak menghadapi Ramadan yang sebulan tu. Dan dia berdoa pada Allah supaya Allah panjangkan umur, berikan kekuatan untuk bertemu Ramadan. Lepas Ramadan, kata Ma'la ni, kami terus berdoa kepada Allah supaya Allah terima amalan kami sepanjang Ramadan. Maksudnya lepas Ramadan tu 6 bulan lagi terus berdoa supaya Allah terima amalan sepanjang Ramadan. Ini cara orang-orang soleh dahulu, para tabi'in, kita kata generasi emas, mereka nak menghadapi Ramadan tu dengan kesungguhan. Jadi kita ni Allah berikan nikmat, ada masa, selagi ada waktu dipanjangkan usia bertemu Ramadan, manfaatkan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Ustaz, mohon izin saya nak hebahkan sikit majlis yang akan ada pada petang ni, Ustaz. Okey, boleh silakan. Okay. Alhamdulillah, majlis kita telah mendapat keberkatan Allah, berjalan dengan lancar dan dipermudahkan semua urusan kita. Alhamdulillah. Bagi makluman semua, mohon maaf saya tadi tidak sempat memperkenalkan Ustaz. Ustaz yang memimpin kita hari ini adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizruddin bin Kamarul Zaman. Kepakaran ialah tafsir dan sirah. Rezeki Allah menghadirkan Ustaz yang aktif pada kita menggantikan Ustaz Dr. Ashraf Suarin yang tidak sihat sekembali daripada umrah. Mohon semua jemaah doakan Ustaz segera sembuh dan bermudahkan semua urusan turbatan. Marilah kita membaca umul kitab untuk kita memohon pada Allah memberi kesembuhan kepada Ustaz. Bismillah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pengetahuan semua, makluman semua, kuliah taksin Al-Quran bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh pada petang ini pukul 5.30 petang. Kuliah Maghrib bersama Al-Fadhil Kapten Ustaz Umar Naim bin Ahmad Al-Hafiz, pengajian berkitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Muhammad Rasulullah SAW pada jam 8 malam. Dan kuliah isyak kita bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil, kitab Qalbul Salim, penawar hati pada jam 9.15 malam. Kami dengan ini memohon maaf anda sebarang kekurangan semasa majlis berlangsung. Segala kebaikan itu dari Allah dan yang buruk itu dari kami. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz menutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Azad. Dipersilakan Ustaz. Tak buka mic. Ustaz tak buka mic. Okey, baca doa. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan salihin, hamdan sabirin, hamdan dhakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghrina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minasy-syiqa wan-nifaq wa su'il akhlaq. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Puan Nuraini. Sama-sama. Terima kasih kembali. Nanti jumpa lagi. Ada 3 lagi majlis petang ni.